Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Mirza Syahid bin Muhammad Syahid dan Muhammad Ilman Faham bin Osman akan membentangkan tajuk tentang Job Safety Analysis ketika membina sebuah pressure vessel. Pengenalan kepada JSA ataupun Job Safety Analysis. Job Safety Analysis adalah tools keselamatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengendalikan bahaya yang terkait dengan proses, pekerjaan atau prosedur tertentu. Definisi lain JSA ialah ia dapat diterangkan sebagai sebuah prosedur yang membantu mengintegrasikan prinsip dan cara keselamatan dan kesihatan kerja ke dalam tugas atau operasi pekerjaan tertentu. Mungkin sebahagian dari kita ada juga mengenal istilah ini sebagai JHA ataupun Job Hazard Analysis. Apa itu Job Hazard Analysis ini? Job Hazard Analysis ataupun disebut sebagai JHA adalah teknik yang difokuskan kepada tugas-tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengenal bahaya sebelum ianya terjadi. Ini tertumpu pada hubungan antara pekerja, tugas, alat dan lingkungan kerja. Idealnya, setelah anda mengenal pasti bahaya yang tidak dapat dikawal, anda akan mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangkannya ke tingkat risiko yang dapat diterima. Pengenalan kepada pressure vessel. Pressure vessel ataupun tangki bertekanan merupakan objek tertutup yang dirancang untuk menampung cairan atau gas pada temperatur yang berbeza dari temperatur lingkungan. Tangki bertekanan digunakan untuk bermacam-macam aplikasi di berbagai sektor industri seperti industri kimia, energi ataupun power plant, minyak dan gas nuklear, makanan, bahkan sampai pada peralatan rumah tangga seperti boiler, pemanas air ataupun pressure cooker. Dari keterangan di bawah ini, kita dapat menerangkan sebuah tangki bertekanan seperti tangki bertekanan vertikal, unfired, cylindrical, stainless steel, fixed, welded separator for internal pressure. Adalah berdasarkan kepada fungsinya, berdasarkan pada material, berdasarkan cara pembuatan, berdasarkan pada bentuk geometri, berdasarkan pada kaedah pemanasan, berdasarkan kepada tekanan, berdasarkan kepada orientasi bentuk dan juga berdasarkan kepada pemasangan. Support pada pressure vessel. Terdapat 3 jenis support ada pada pressure vessel, iaitu yang pertama adalah jenis support skirt. Jenis support ini biasanya digunakan pakai untuk vertical vessel. Bentuknya ada yang lurus berdiameter sama dengan vessel dan ada juga yang bentuknya semi mengecut, yakni seperti skirt. Yang kedua adalah support saddle. Bentuk support ini biasanya dikhususkan untuk horizontal vessel. Jenis support yang ketiga adalah support leg. Support leg ini sesuai dengan namanya dan bentuk support ini adalah seperti kaki. Ianya digunakan pada vertical vessel. Antara proses-proses yang perlu dimasukkan ke dalam job safety analysis pada pembinaan sebuah air pressure vessel, antaranya adalah proses mengangkat dan memindahkan bahan. Antara hazardnya adalah kecederaan pada anggota badan akibat mengangkat bahan berat semasa pemindahan, tergelincir dan tersadung oleh hos bertekanan dan kabel kimpalan, jari tercedera akibat pemakaian sarung tangan tidak sesuai ataupun koyak. Kontrolsnya adalah memastikan kegunaan peralatan yang bersesuaian mengikut jenis bahan. Pengemasan tempat kerja perlu berada dalam keadaan yang baik. Pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa mengangkat barang. Seterusnya, proses mengukur dan menanda bahan. Antara hazardnya adalah pencahayaan dan penglihatan di ruang kerja mengakibatkan proses kerja mengalami kesulitan. Tangan melecur akibat menanda bahan panas. Tangan juga terluka akibat terkena bahan logam yang tajam. Kontrolnya adalah memastikan tempat kerja mempunyai pencahayaan yang terang dan jelas, memastikan bahan yang ingin ditanda dan diukur berada dalam suhu normal, pastikan bahan yang ingin ditanda dan diukur selamat dan pakai PPE yang sesuai. Proses memotong bahan. Antara hazardnya adalah kebakaran daripada api akibat kebocoran gas ataupun beg plastik atau kotak atau kayu. Kecederaan pada anggota badan akibat pukulan daripada hos bertekanan yang terlonggar. Tangan terlecur akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai atau koyak. Eye injury adalah disebabkan oleh percikan api. Kontrolsnya pula adalah pastikan hos gas tidak bocor atau koyak dan tidak ada bahan yang mudah terbakar di dalam kawasan sekitar. Memastikan pengawal tekanan berfungsi dengan baik. Memastikan semua hos diketatkan dengan betul dan 2 biji klip ferrum digunakan untuk pemasangan hos bertekanan tinggi. Pemakaian sarung tangan sesuai semasa mengendalikan kerja-kerja pemotongan. Proses mencanai bahan. Antara hazardnya adalah cakera pengisar pecah semasa kerja-kerja pengisaran, mengalami kecederaan pada bahagian muka dan juga bunyi bising yang kuat semasa kerja-kerja pengisaran. Kontrolsnya pula adalah
Hanya jenis mesin pengisar dan cakera yang diluluskan yang digunakan dengan peranti keselamatan penuh dan pemegang. RPM pada cakera pengisar harus lebih tinggi daripada mesin pengisar. Pakai goggle dan pelindung muka semasa kerja-kerja mengisar. Dan menggunakan pelindungan telinga sesuai, iaitu muff ataupun plug. Seterusnya, proses membina dan menghasilkan shell. Antara hazardnya adalah kecederaan pada tangan semasa proses rolling dijalankan, tersadun dan terjatuh disebabkan barang kerja dalam keadaan yang tidak tersusun dengan baik, ergonomik iaitu kedudukan badan dan pengendalian manual yang salah menyebabkan kecederaan kepada anggota badan pekerja. Kontrolsnya pula adalah memastikan mesin berada dalam keadaan yang baik, kemas tempat kerja dan memastikan berada dalam keadaan yang baik, mematuhi peraturan body system semasa melakukan pengendalian normal. Maksimum bebanan yang boleh diangkat adalah 20 kilo per orang. Proses membina dan menghasilkan dish head. Antara hazardnya adalah kecederaan pada jari semasa proses bending, pinch point dan juga kecederaan pada bahagian muka. Kontrolsnya pula adalah memastikan proses tersebut perlu memakai sarung tangan ataupun tidak. Mengetahui tempat kerja bahaya dan pakai sarung tangan sesuai. Pakai Google dan juga alat pelindungan muka. Proses membina dan menghasilkan saddle. Antara hazardnya adalah tangan melecur akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai atau koyak. Eye injury adalah disebabkan oleh percikan api, bunyi bising semasa kerja-kerja mencanai dan kecederaan pada bahagian muka. Kontrolsnya pula adalah memakai sarung tangan yang sesuai semasa mengendalikan kerja-kerja pemotongan, menggunakan pelindung telinga yang sesuai yakni muff ataupun plug, pakai goggle dan pelindung muka semasa kerja-kerja pengisaran. Proses membina dan menghasilkan nozzle. Antara hazardnya adalah kebakaran api akibat kebocoran gas ataupun beg plastik ataupun kotak atau kayu. Kecederaan pada anggota badan akibat pukulan daripada hos bertekanan yang terlonggar. Kecederaan pada bahagian muka. Kontrolsnya pula adalah pastikan hos gas tidak bocor atau koyak dan tidak ada bahan yang mudah terbakar di dalam kawasan sekitar. Memastikan pengawal tekanan berfungsi dengan baik. Memastikan semua hos diketatkan dengan betul dan 2 biji klip ferrum digunakan untuk pemasangan hos bertekanan tinggi. Pakai goggle dan pelindung muka semasa kerja-kerja pengisaran dilangsungkan. Proses pemasangan shell, dish head, nozzle, manhole dan juga saddle. Antara hazardnya adalah tersadun dan terjatuh disebabkan barang kerja dalam keadaan yang tidak sesuai dengan baik, ergonomik, kedudukan badan yang pengalian manual yang salah menyebabkan kecederaan pada anggota badan pekerja, dan juga kepenatan melakukan kerja secara berterusan. Kontrolsnya pula adalah memastikan kawasan tempat kerja dibersihkan dahulu sebelum melakukan proses pemasangan. Mematuhi peraturan body system semasa melakukan pengendalian manual. Maksimum bebanan yang boleh diangkat adalah 20 kilo bagi setiap orang. Mengehadkan waktu kerja maksimum, iaitu tidak melebihi 16 jam sehari. Proses menyimpan. Antara hazardnya adalah kebakaran disebabkan beg ataupun plastik ataupun kotak ataupun kayu. Asap racun dari kerja-kerja kimpalan. Mata juga cedera akibat pancaran cahaya daripada percikan api. Kontrolsnya adalah mengalihkan semua bahan mudah terbakar dari tempat kerja atau terlindung dengan menggunakan selimut kilas api. Pakai topeng muka yang dibenarkan dan memastikan terdapat sistem pengudaraan tempat kerja yang baik. Menggunakan kaca kimpalan gelap yang sesuai untuk kerja-kerja kimpalan. Proses pemeriksaan kualiti kimpalan. Antara hazardnya adalah kejutan elektrik disebabkan kabel yang terkoyak, pinch point dan juga jari yang tercedera akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai ataupun koyak. Kontrolsnya pula adalah semua peralatan akan diperiksa seperti pemeriksaan bulanan dan suku tahunan setiap hari. Mengetahui tempat kerja bahaya dan pakai sarung tangan yang sesuai. Pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa melakukan proses pemeriksaan kualiti kimpalan. Proses pemeriksaan dimensi komponen. Antara hazardnya adalah pinch point dan juga peralatan kerja yang ditinggalkan di tempat kerja. Kontrolsnya pula adalah mengetahui tempat kerja bahaya dan pakai sarung tangan yang sesuai. Memastikan semua peralatan kerja susun kemas dalam kabin peralatan kerja. Pemeriksaan akhir hendaklah dijalankan oleh penyelia kerja sebelum meninggalkan tempat kerja. Sebagai penutup, kesimpulan analisis ini merupakan ringkasan kepada hasil analisis itu sendiri. Helaian rekod juga boleh digunakan sebagai hasil laporan bagi kes yang tidak rumit. Senarai tugasan kerja dan rekod analisis boleh digunakan pakai dalam menghasilkan satu set arahan kerja yang telah ditambah baik. Pengabaian aspek kesihatan dan keselamatan boleh menyebabkan penalti yang tinggi terhadap satu organisasi kemalangan
ataupun kecederaan individu membawa kepada pampasan, digantung kerja dan tiada produksi. Ini bermakna risiko yang kecil membawa kepada akibat yang besar. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.